Sekejap Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita beralih kepada bahagian yang kedua, iaitu kita nak buat rumusan berkenaan dengan bab 1 milikan perniagaan. Ada bahan 1.2 dengan anda. Okey. Sekarang kalau kita tengok di sini, kolom ke bawah ini adalah milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad kita bagi kepada dua, iaitu syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad koperasi. Ini adalah bentuk-bentuk lain perniagaan. Saya tidak masukkan usaha sama di situ, sebab sikit sangat. Okey. Sekarang apakah milikan? Dari segi milikan, ciri-ciri dia kita bagi kepada 6 di sini, 7 di sini. Milikan dia, cara pembentukan, cara penubuhan, modal, pembagian untung, liability, cukai dan contoh. Ada dalam stem anda semua. Okey, kita mula sekarang. Milikan tunggal, siapa punya? Dia adalah dimiliki oleh seorang pemilik sahaja. Okey, milikan tunggal. Okey, dia dimiliki oleh seorang pemilik sahaja, seorang saja yang milik milikan tunggal ni, seorang pemilik sahaja. Okey. Lepas itu, macam mana dia dapatkan modal? Okey, modal dia, sekejap, cara dapat modal pula, okey. Cara pembentukan dia, bukannya cara modal, cara pembentukan dia. Okey, pening ya. Okey. Bagaimana cara pembentukan milikan tunggal ini? Okey. Pembentukan milikan tunggal adalah dia mesti mendaftarkan syarikat dia dengan pendaftar perniagaan. Okey, dia mesti mendaftarkan dengan pendaftar perniagaan. Okey. Bagaimana dia dapatkan modal? Yang kedua, ciri. Modal disumbangkan oleh pemilik itu sendiri. Itu modal, disumbangkan oleh pemilik itu sendiri. Okey. Bagaimana untung? Untung dimiliki sepenuhnya. Sepenuhnya. Dia kalau dia untung, dia punya. Tak ada kongsi, tak ada bahagi-bahagi lagi. Okey. Apakah liability dia, tanggungan dia? Tanggungan dia ini yang bahaya, tidak terhad. Tidak terhad. Okey. Tidak terhad. Dia untung, dia pun, kalau dia rugi, dia akan tanggung sendiri. Sampailah harta ataupun harta peribadi pun dia akan diangkut kalau dia berhutang. Bank akan ambil. Itu yang saya terhad ni. Sampai apa miliknya, dia bukan milik perniagaan dia saja yang ni. Okey. Cukai. Pendapatan dia dianggap sebagai keuntungan dia dianggap sebagai pendapatan ataupun, dan maka cukai yang dia dapat pun dia akan bagi dikenakan cukai pendapatan sahaja, macam cikgu macam orang yang bekerja cukai pendapatan. Okey, antara contoh-contoh yang diberi di situ mana satu kelas? Ini dia. Ini ikan bakar. Contohnya adalah syarikat ikan bakar. Ini adalah contoh dia. Okey. Lengkap sudah untuk ni. Untuk milikan tunggal. Okey, perkongsian. Okey, perkongsian milikan dia adalah dimiliki oleh antara 2 hingga 20 orang. Ini cara nak lekat situ, 2 hingga 20 orang. Okey, macam mana cara pembentukan dia? Dia mesti berdaftar dengan pendaftaran perniagaan. Sama juga dengan ni tadi, dengan cara milikan milikan tunggal, sama pendaftaran dia. Okey, macam mana dia dapatkan modal? Okey, modal disumbangkan oleh rakan kongsi. Modal disumbangkan oleh rakan kongsi. Okey, modal disumbangkan oleh rakan kongsi. Okey. Apakah pembagian untung? Untung berdasarkan perjanjian yang mereka telah buat. Sebelum mereka akan buat satu perjanjian. Ada hitam putih macam mana perniagaan mereka dijalankan. Maksudnya mereka akan akur kepada apakah mengikut syariat perjanjian itu tadi. Okey, macam mana dengan liability?
Okey, ada dua Satu kalau perkongsian biasa, dia adalah liability dia tidak terhad. Biasa macam biasa. Kalau ada perkongsian liability terhad, maksudnya mereka ada satu lagi perjanjian, maksudnya liability adalah diterhad kepada apa syarat perjanjiannya. Itu maksud dia Okey. Cukai masih lagi cukai dianggap sebagai pendapatan mereka hasil mereka dianggap sebagai pendapatan dan mereka perlu membayar cukai pendapatan perseorangan. Cukai pendapatan maksudnya pendapatan mereka itu belum tolak ni lagi untuk dikira sebagai cukai dia dia akan dianggap dikenakan cukai pendapatan mereka. Okey. Contoh ini satu contoh biasa contoh tertuan contoh macam ni. Okey, contoh dia tertuan ni, ini adalah contoh perniagaan milik kantung tunggal. Okey, saya record semula. Okey. Yang pertama, syarikat seni berhad dimiliki oleh 2 hingga 50 orang. Saya buat 2 sekaligus untuk ini Okey, itu syarikat sendirian berhad. Dimiliki oleh 2 hingga 50 orang. Okey. Apa pula syarikat awam berhad? Syarikat awam berhad dimiliki oleh sekurang-kurangnya berapa? 50 ahli dan tiada had maksimum. Itu adalah syarikat awam berhad sekurang-kurangnya 50 ahli, paling kurang pun ataupun 2 ataupun tidak istilah dia tak ada had maksimum di situ, tak ada had maksimum. Okey, dia banyak dia buka. Okey. Bagaimana syarikat itu didaftar? Okey. Pendaftaran adalah ini. Pendaftaran sendirian berhad pun kalau anda nak buka mesti didaftar dengan syarikat Suruhanjaya, syarikat Malaysia. Dua ni. Okey. Dia adalah didaftarkan di bawah syarikat Suruhanjaya, syarikat awam Malaysia okey. Sama juga asalkan dia di bawah syarikat, sama juga awam berhad pun perlu didaftarkan di bawah syarikat di bawah syarikat Suruhanjaya, kerja koperasi silap ni okey, bukan koperasi ni, silap saya tempat. Okey. Didaftarkan di apa? Kejap okey, didaftarkan di bawah ni syarat mana tadi? Ni. Pendaftar syarikat berhad ni tertutup. Okey. Ini saya betulkan. Ini salah tepat saya salah. Salah tepat tu. Ini dimiliki oleh ni didaftarkan sini, saya tulis itu. Itu yang senang pakai ni. Saya lupa coding warna tu tadi Okey. Syarikat awam berhad pemilik dia adalah dimiliki oleh 2 orang minimum. Okey, tiada had maksimum. Ini sepatutnya tadi. Okey. Tersilap pula cikgu, minta maaf ya. Okey, itu dia. Itu yang ciri yang pertama dari segi keahlian dan pendaftaran. Keahlian dan pendaftaran. Okey. Dari segi modal, siapa yang sumbangkan modal? Okey. Kalau sendirian berhad, modal diperoleh oleh siapa? Daripada diperoleh dengan menjual saham kepada sekumpulan orang persendirian. Dia tak buka, dia ni cari geng-geng dia saja nak bagi saham. Tapi awam berhad diperolehi dengan menjual saham kepada orang orang awam. Ini yang bagus, maksud itu dia buat di Bursa Malaysia tu, jualkan saham, ambil saham ni, modal dari situ. Okey, keuntungan macam mana? Okey, keuntungan sama yang sendirian berhad, keuntungan dia dibahagikan dalam bentuk dividen ikut jumlah saham yang dibeli. Sama juga dengan awam berhad, keuntungan juga dalam bentuk dividen, okey. Dan bentuk dividen dan dibahagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen ikut jumlah saham yang dibeli. Okey. Apakah liability mereka? Tanggungan liability? Ini adalah awam berhad adalah terhad. Dua-dua ni terhad Sin berhad pun terhad. Okey, sini pun terhad. Okey. Okey. Macam mana bentuk cukai keuntungan syarikat dia? Okey. Cukai keuntungan syarikat, okey. Dia cukai adalah
dia tidak dikenakan kepada pendapatan, tapi keuntungan syarikat tu yang dikenakan cukai. Ini maksudnya. Maksudnya keuntungan ini adalah contoh dia dah tolak perbelanjaan dengan pendapatan mereka dengan perbelanjaan. Lepas itu keuntungan itu akan dicukai. Biasanya cukai keuntungan syarikat Malaysia adalah 30%, besar. Jadi untuk apa, mereka sudah ada duit banyak. Sama juga dengan awam berhad ni. Awam berhad cukai pun percukaian pun berdasarkan atas keuntungan syarikat. Okey. Contoh dia kelas, ini satu, kalau ada perkataan ini, kalau ada perkataan sendian berhad di belakang, maksudnya dia adalah satu syarikat sendian berhad. Ada sendian berhad macam ni, ada sendian berhad di belakang tu, dia adalah syarikat sendian berhad. Okey. Ini adalah syarikat berhad. Ada perkataan berhad di belakang dia. Contoh, organisasi income berhad. Ini adalah syarikat berhad, syarikat besar. Okey. Lengkap sudah syarikat sendian berhad. Okey. Ikut balik. Okey. Satu. Dimiliki oleh apa? Paling kurang ya berapa? Mesti 50 orang. Dia akan, koperasi ditubuhkan. Ada ingat cara mereka nak tubuh, mereka bersetuju untuk buat satu perniagaan untuk kepentingan bersama. Sekurang-kurangnya 50 orang ahli baru boleh buat koperasi dia, dan tiada had maksimum. Yang seronoknya dia didaftarkan di bawah syarikat Suruhanjaya Koperasi Malaysia, bukan pendaftar syarikat di bawah satu akta koperasi. Okey. Modal diperolehi daripada anggota dia, anggota koperasi. Ini dia penyumbang modal utama. Anggota pasti dia jualkan share dia tu, berapa. Okey. Keuntungan, keuntungan adalah berdasarkan sama juga dibagikan kepada ahli dalam bentuk dividen ikut jumlah saham yang dibeli. Keuntungan dalam bentuk dividen. Okey. Tanggungan liability dia. Tanggungan dia adalah terhad. Okey. Yang menyebabkan orang berkarih-karih ataupun berebut-rebut buat koperasi ni satu ni saja. Salah satu sebab dia adalah dia dikecualikan daripada apa? Cukai pendapatan. Sebab koperasi ni perniagaan lebih kepada kebajikan sebenarnya. Jadi itulah mereka tak dikecualikan cukai. Dikecualikan cukai pendapatan sebab lebih kepada kepentingan ataupun kebajikan ahli. Contoh dia adalah ni. Semua orang nak tubuh contoh dia koperasi sekolah SMKO ya, koperasi ada kata koperasi sendian berhad macam tu koperasi berhad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lengkaplah nota kita. Okey. Jadi untuk kerja tambahan anda, untuk memastikan anda buat kerja ini, saya perlukan anda kena siapkan bahan yang cikgu letak tadi. Ini kerja rumah kita. Saya cikgu sentiasa tak akan print yang ini. Jadi anda cuma bijaksana anda lengkapkan bahan 1.2 yang cikgu edarkan, lekatkan dan pastikan dan snap hantar kepada cikgu. Okey, itu sahaja untuk bahagian ini.